Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk topik PDPR kali ini, kita akan belajar tentang penderaan dalam keluarga. Maksudnya penderaan dalam keluarga ni biasa awak tengok, pernah nampak kat dalam drama-drama. Orang kena pukul dengan mak lah, awak nampak kat berita, anak kena dera, anak kena rotan sampai mati lah, apalah. Itu dikira penderaan dalam keluarga. Okey, sekarang ni kita tengok apa sebenarnya penderaan dalam keluarga ni. Alright. Okay. Penderaan boleh berlaku secara fizikal, mental dan emosi. Apa beza dia? Kalau fizikal ni maksudnya secara tubuh, dalam bentuk tubuh badan awak. Kalau contoh awak kena pukul ke, kena tumbuk sampai berdarah ke, sampai patah gigi ke, itu maksudnya kena penderaan secara fizikal lah. Tapi jangan pula awak cakap, cikgu saya kena dera lah dengan mak saya. Mak awak buat apa? Cubit awak. Cubit pun tak kuat pun, tak ada lebam ke apa. Itu pun tiba-tiba awak cakap tu dera. Itu bukan penderaan. Awak kena bezakan denda, hukuman yang memang sepatutnya awak dapat dengan penderaan. Okey. Lepas tu secara mental. Mental ni maksudnya dari segi awak punya pemikiran awak. Kalau emosi daripada dalam secara awak punya perasaan. Biasanya mental dan emosi ni contoh, dia takkan melibatkan fizikal awak, dia takkan buat awak sakit, tapi dia boleh buatkan awak stres. Contoh, dia kurung awak dalam bilik. Adik-beradik awak kurung awak dalam bilik ke, makcik awak pergi kurung awak dalam bilik, tak bagi keluar. Seminggu duduk dalam bilik, dia tak boleh keluar, tak boleh mandi apa semua, lepas tu tak dapat makan. Itu ada awak kena fizikal, kena pukul-pukul, tak ada kan, tapi itu yang melibatkan penderaan secara mental dan emosi. Okey, faham apa sebenarnya penderaan ni? Okey, kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Maksudnya, kenapa pentingnya kita nak handle penderaan dalam keluarga ni? Kenapa pentingnya kita nak lawan penderaan kat dalam keluarga? Tak semestinya dalam keluarga je. Apa-apa jenis penderaan. Kat sekolah ke, sesama kawan-kawan ke. Buli tu pun kira sebagai penderaan lah. Kenapa pentingnya kita nak tangani? Yang pertama, boleh meningkatkan harga diri dan keyakinan diri awak. Bila awak dah tak kena dera, awak akan lebih yakin. Dan awak akan rasa diri awak lebih berharga lah. Contoh kalau awak kena dera, awak selalu kena pukul, mesti awak akan rasa macam kenapa semua orang tak sayang aku. Awak mulalah rasa nak lari rumah sebab awak tak rasa macam tak sayang. Awak tak ada orang sayang awak. Awak akan tak ada rasa keyakinan diri nak hadap orang lain. Tapi bila awak tangani pengenderaan awak, so awak boleh meningkatkan harga diri awak dan boleh meningkatkan keyakinan diri awak. Okey, dan bila keyakinan diri awak, kita tengok yang kedua pula, awak akan bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baik. Bila awak dah ada keyakinan diri, mestilah awak akan lebih bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baik. Belajar ke, bila awak dah ada keyakinan diri, awak bolehlah nak fokus belajar betul-betul, buat kerja betul-betul untuk mendapat kejayaan. Yang ketiga, awak akan memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Macam tadi cikgu cakap, penderaan boleh berlaku dalam 3 bentuk. Yang pertama fizikal. Fizikal tu lah tubuh badan tu. Yang kedua emosi dan fikiran. Fikiran tu mental. Macam cikgu cakap tadi. So bila awak tak kena dera, awak tangani penderaan, so tiga-tiga benda ni akan lebih sihat. Alright, bila fikiran awak sihat, automatik kita tengok yang keempat, mendapat merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Bila fikiran yang sihat ni maksudnya awak tak stres, awak tenang, emosi awak lebih stabil, tak mudah marah, tak sedih, tak murung. Itu maksudnya bila awak tak ada semua benda tu, awak boleh merangsang minda awak dan ingatan awak akan lebih baik. Okey, faham? Tu 4. Ada lagi. Tengok yang seterusnya. Yang seterusnya dapat mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Macam tadi, awak punya tubuh badan akan lebih sihat. So, contoh kecacatan kekal ni apa? Contoh buta. Contoh kena siram asid ke kat muka sampai mata buta. Itu contoh kecacatan kekal lah. Ataupun kena potong tangan ke sampai kudung. Itu contoh kecacatan kekal yang memang takkan sembuh dah. Alright. So, bila awak tangani penderaan, awak boleh mengelakkan daripada berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Yang seterusnya, pengurusan diri lebih terancang. Bila awak lebih tenang, emosi awak lebih stabil, so automatik pengurusan diri awak lebih terancang. Awak boleh pakai pakaian lebih kemas, nak mandi pun semua selesa. Dan kehidupan awak kat rumah pun lebih selesa. Alright, yang seterusnya dapat menjalin hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri.
Biasanya kalau awak nampak orang yang stres, orang yang tertekan, dia mesti banyak menyendiri. Dia tak bergaul dengan orang lain. Tapi bila awak tangani penderaan awak ni, biaya lawan penderaan ni, awak tak stres. Bila awak tak stres, automatik awak boleh jalin hubungan sosial dengan yang baik. Jalin hubungan sosial maksudnya awak boleh berkawan dengan orang lain, awak boleh jumpa dengan orang luar, jiran-jiran awak ke, cikgu-cikgu awak ke, selesa. Tak ada lah awak rasa murung dan tidak menyendiri. Yang akhir sekali, membentuk sikap sabar dan bertolak ansur. Tolak ansur ni maksudnya tak pentingkan diri sendiri. Okey, itu ada 8. Itu antara 8 kepentingan tangani penderaan dalam keluarga. Okey, faham setakat tu? Tengok yang seterusnya. Kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Apa maksudnya? Maksudnya, apa kemahiran-kemahiran yang awak kena ada, yang awak kena kuasai untuk lawan penderaan kat dalam keluarga ni, untuk tangani penderaan dalam keluarga ni. Kenapa kena lawan? Macam tadi lah, 8 kepentingan tu. Sebab tu kena ada kemahiran ni. Okey, yang pertama, dia asalnya konsep dia berkata tidak. Berkata tidak kepada apa? Kepada 4 benda ni. Yang pertama, berkata tidak jika dipukul, dicubit, digigit atau digoncang, atau macam-macam lagi lah. Disepak, diterajang, dilempang, jangan dicium tak payahlah. Dicium tak ada lah. Kecuali kalau dirogol. Kalau dirogol tu ialah berkata tidak. Kalau kena pukul, kena cubit, kena gigit, kena goncang ke apa-apa, berkata tidak. Maksudnya lawan. Menjerit ke, contoh ada orang nak pukul awak, menjerit, tidak. Tak, maksudnya lawan lah. Awak jangan awak halang dia. Itu maksudnya berkata tidak. Bukannya berkata tidak ke? Tidak. Tidak. Itu bukan. Berkata tidak maksudnya awak lawan. Okey, faham. Lepas tu yang kedua, berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Apa maksud kata-kata kesat ni? Mencarut ke, maki ke, caci ke. Contoh, ayah awak marah awak, keluar sebut perkataan yang tak elok. Itu semua kata-kata kesat lah. Nyumpah awak, sumpah seranah. Lain lah kalau ayah awak, budak ni sebaik comel. Itu tak adalah kata-kata kesat. Takkan awak rasa ayah awak puji awak comel pun awak rasa kata-kata kesat. Tak kan? Okey. Yang seterusnya, berkata tidak kepada cercaan. Ini sama juga lah macam kata-kata kesat tadi. Atau dimalukan di khalayak ramai. Maksudnya awak kena marah-marah dekat depan orang ramai. Dekat jalan-jalan kat mall, tiba awak kena marah. Marah-marah, kena tengking sampai orang semua pandang awak. Ataupun awak kena simbah air tiba-tiba dekat kedai makan ke. Itu contoh-contoh dimalukan di khalayak ramai lah. Lepas tu mulalah ada orang rakam. Okey, faham? Berkata tidak. Lawan benda-benda macam tu. Yang terakhir sekali, berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli. Tak kisahlah dalam ahli keluarga ke, sesama kawan ke, sama adik-beradik ke, aktiviti buli, kata tidak. Lawan. Tak boleh. Apa contoh aktiviti buli? Semua yang tadi, kata-kata kesat, memalukan di khalayak ramai, pukul, minta duit, apa semua, itu semua kira-kira sebagai aktiviti buli. Dan juga ejekan. Biasanya orang ejek gemuk ke, ejek muka hitam ke, ejek pendek ke, itu semua kita lawan. Kalau orang cakap awak hitam, ini semua ciptaan Allah. So lawan lah, macam mana cara awak nak lawan. Kena ada kemahiran tu. Awak kena kuat. Jangan bila orang ejek awak, yelah aku hitam. Bila orang cakap awak gemuk, yelah aku gemuk. Jangan. Kata tidak, lawan. Faham? Tapi janganlah awak melawan, awak buat balik benda tu. Kalau kata tidak, maksudnya contoh nasihat dia ke, tegur dia ke. Jangan awak balas balik dengan perbuatan yang sama. Faham? Okey, itu antara kemahiran-kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. So, tu saja untuk hari ini. Cikgu nak cakap, kalau awak ada sesiapa yang mengalami penderaan dalam keluarga ni, segeralah melaporkan kepada orang-orang yang sepatutnya. Contoh orang yang lebih awak percaya, cikgu awak ke, pakcik-makcik awak ke. Kalau contoh adik-beradik awak bully awak, bagi tahu kat mak ayah awak ke. Ataupun lebih senang sekali, report je terus pada polis. Sebab penderaan dalam keluarga ni boleh dikira sebagai salah satu kesalahan jenayah. Faham? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, pertanyaan, boleh WhatsApp cikgu secara personal. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.